Hanya beberapa jam sahaja ia dah memakan kawasan yang besar. Daripada hanya 10 ekar sahaja, ia terus menjadi 1,200 ekar hanya beberapa jam. Dan setakat hari ini jumlah kawasan yang dah pun terbakar iaitu 324,917 ekar dah terbakar. Bukan sahaja pokok kering dan bukit bukau terbakar, termasuklah rumah, kereta, bangunan dan sebagainya turut dijilat api yang besar, yang menjadikan pemandangan indah di California ini bertukar seperti neraka. Bila dah jadi seperti itu, kerajaan negeri dah pun mengerahkan semua tenaga untuk memadam api dan juga menyelamatkan mangsa daripada kebakaran. Di sisi yang lain, bekalan elektrik dah pun terputus. Bekalan yang lain pun susah nak didapatkan, maka orang ramai memenuhi kedai-kedai pasar raya untuk membeli persediaan lampu solo, bekalan dan sebagainya, tapi dah pun sold out. Jadinya orang ramai pun bertambah panik, masing-masing nak lari dan selamatkan diri bila api dah semakin besar, sehingga tersangkut sesak pula jam di jalan raya. Dan bila kenderaan dah tidak boleh bergerak, maka mereka pun cuba lari dengan kudrat yang mereka ada, meninggalkan semuanya. Dengan peralatan dan teknologi yang sedia ada, sesak dan jam ini dapat diatasi dengan adanya kerajaan menggunakan bulldozer untuk sodok kereta yang bertindan tindih di jalan raya untuk membuka jalan. Dekat sini kita boleh nampak sendiri kereta mewah dan harta benda bukanlah lagi menjadi keutamaan. Keadaan dan situasi itu dah seperti hari kiamat bagi orang-orang yang berada di sana. Manusia berlari masing-masing cuba untuk selamatkan diri. Dan ya, itulah hakikat sebenar manusia. Bila musibah dah datang, apa yang kita kumpul selama ini kita akan tinggalkan demi keselamatan. Begitulah juga bila kematian yang datang, harta benda yang kita usahakan selama ini akan ditinggalkan, hanyalah amal yang dibawa pergi menuju alam abadi. Untuk pengetahuan korang, di California ni golongan pelangi ni bukannya lagi asing. Kehidupan pelangi dengan keceleruan jantina itu dah biasa berlaku di sana. Bahkan apa yang teruknya lagi ialah siap ada sekolah lagi untuk geng-geng pelangi. Anak-anak di sana dididik dengan perkara yang tidak sepatutnya. Manusia hidup dengan keadaan terbalik dan di luar tabi'i. Bukan setakat itu sahaja, bahkan kawasan tersebutlah yang paling banyak menyokong penindasan di bumi tembikai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baru-baru ini LA dilanda bencana ekstrim, mulai dari kebakaran hebat hingga suhu panas tak tertahankan, membuat kota ini seperti di neraka bumi. Apakah penyebabnya? Apakah itu azab ataukah hal lain? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi kita akan mereaksi sebuah video dari channelnya Hashim Kausin, Los Angeles, California, seperti neraka. Kita play video. Baru-baru ini bencana alam semakin menjadi-jadi sehingga kebakaran di California yang merenggut nyawa dan kerosakan yang teruk. Seperti ini kejadiannya. Ya, ini sebelum kejadian. Dan api marak dengan luar biasa, menunjukkan amarahnya memakan korban dan harta. Sebelum ini Amerika sibuk memberi dana untuk membakar bumi para Anbiya Al-Aqsa. Hari ini mereka pula cemas mengeluarkan dana untuk memadam kebakaran di negara mereka sendiri. Kita akan share sebab dan punca kebakaran di California Amerika ini berlaku yang agak luar daripada kebiasaan dan juga kaitan dengan hadis Nabi SAW mengenai tanda akhir zaman. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Sahabat semua, sebelum ini kita dihebohkan dengan kebakaran di Hawaii, dan baru-baru ini pula kita digemparkan dengan terbakarnya tempat yang paling popular di Amerika. Lebih spesifiknya lagi ialah di bahagian selatan California, yang mana terletak sebuah daerah yang bernama Los Angeles Country. Yang ni memang ramai orang tahulah, dan di sana terdapat satu kawasan yang bernama Pacific Palisades. Kawasan inilah yang mengalami kebakaran. Untuk pengetahuan sahabat semua, awal kebakaran bermula pada 8 Januari tahun 2025, ketika mana pihak bomba menerima laporan bahawa kawasan pergunungan di sana dah mula terbakar dan api dah merebak sehingga 10 ekar. Kawasan 10 ekar tu memang dah besar, dan api yang membakar itu bukan hanya setakat di situ sahaja, tapi ia merebak dengan pantas, menjilat seluas mungkin kawasan. Dan setakat ini korban dah pun dimama api dalam 10 orang lebih. Jumlah yang sangat sedikit kalau nak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang telah syahid lebih kurang 45,000 orang yang diperlakukan dengan biadab oleh bangsa Hawaii. Kerosakan yang berlaku di Los Angeles ni juga agak banyak, bangunan, rumah, kereta, semua, sehingga dilakukan proses pemindahan besar-besaran, iaitu 180,000 orang dipindahkan dengan segera. Sedangkan penduduk bumi Giza 2 juta berpindah randa tak tentu arah, tanpa makanan yang cukup, tanpa tempat tinggal yang selamat. Dan apa yang berlaku di Giza ini adalah hasil kelakuan tangan-tangan manusia yang berbangsa Hawaii. Dan apa pula yang berlaku
berlaku di California ni adalah fenomena alam atas izin Allah. Perbezaan ialah satu berada dalam keadaan perang dan satu lagi berada dalam keadaan bencana alam. Persamaannya pula ialah negara bangsa Y dan Amerika ni dua-dua sama-sama nak bakar, nak padam bumi tembikai daripada peta dunia, sebagaimana kenyataan daripada trumpet. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Juga orang-orang yang duduk di Los Angeles ni adalah terdapat di antara mereka yang membantu bangsa Y dan mahu negara tembikai dilenyapkan. Saya kaitkan dua-dua benda ni untuk kita sedar, dan ada benda yang kita nampak tapi kita berpura-pura tak nampak, dan ada benda yang memang kita nak tengok. Jadi yang sahabat semua, kita berbalik kepada kebakaran di Pacific Palisades di Los Angeles. Buat masa ini sehingga pelbagai siasatan dilakukan, masih belum lagi dapat dipastikan apa penyebab utama kebakaran berlaku. Tetapi secara umumnya kebakaran ini dikaitkan dengan apa yang berlaku di Hawaii, iaitu kabel elektrik antara menjadi punca sebab berlakunya kebakaran. Kerana geografi dan kedudukan California ni, ada satu fenomena khas yang dipanggil sebagai devil winds, iaitu angin syaitan. Tetapi namanya secara saintifik ia dipanggil sebagai Santa Ana winds, iaitu angin yang bertiup dengan kencang, kuat tetapi ia kering. Angin ni berasal daripada kawasan udara yang bertekanan tinggi daripada Great Basin. Ia adalah dataran tinggi di Amerika Syarikat yang Oke, jadi ini kayaknya sama angin muson ya kalau nggak salah. Dan kalau angin muson itu kan biasanya bawa angin kering juga gitu, dan membuat daerah yang terkena angin muson itu akan mengalami kekeringan gitu. Dan mungkin ini hal yang sama, tapi ini bedanya lebih parah ya akibatnya. meliputi sebagian besar daerah Nevada, bahagian utara Utah dan sebagian daerah Oregon serta California. Mengikut laporan, angin daripada Great Basin ini bertiup dengan kelajuan 130 km sejam. Angin seperti ini boleh dikatakan sebagai angin yang kuat dan kencang jugalah. Jadinya bila ada kombinasi angin yang kuat dan api daripada elektrik, maka yang terakhirnya kena ada bahan yang nak dibakar tu. Jadinya tumbuh-tumbuhanlah, pokok-pokok lah yang sesuai untuk dibakar. Dan pada waktu itu, untuk pengetahuan sahabat semua, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang berada di selatan California ni dalam 9 bulan terakhir mengalami kemarau yang teruk, menjadikan tumbuhan di sana kering, rumput-rumput pula mati. Jadinya bila ada rumput dan pokok kering ditambah pula dengan angin yang kuat yang kencang, bila dinyalakan api maka baralah jadinya. Ia dah jadi satu kombinasi yang sempurna untuk membakar. Dan inilah yang berlaku di sana. Sebabnya perkara seperti ini bukan berlaku di satu tempat sahaja, tetapi ia berlaku di banyak tempat. Ada di Palisades Fire, ada di Eaton Fire, ada Hush Fire, ada Sunset Fire dan sebagainya. Jadinya dalam satu waktu, dalam satu masa berlaku banyak kebakaran di banyak tempat. Dan kebakaran itu bukan biasa-biasa, sebabnya ia membakar dengan besar dan ia beredar dengan cepat. Seperti yang ditunjukkan oleh lelaki ini, tempat lain dah terbakar, tiba-tiba area dekat situ pula terbakar juga, dan ia merebak dan berlaku dengan pantas. The fire just started here randomly. Dude. Oh, mudah ya bagi Now Allah there's like untuk two more little like growing. menghancurkan kota ini, negara ini. Oh my god. And there's houses right there. There's a house. Whoever lives on Corona Del Mar fire right now on. Alright, they finally came. Hanya beberapa jam sahaja ia dah memakan kawasan yang besar. Daripada hanya 10 ekar sahaja, ia terus menjadi 1,200 ekar hanya beberapa jam. Dan setakat hari ini, jumlah kawasan yang dah pun terbakar iaitu 324,917 ekar dah terbakar. Bukan sahaja pokok kering dan bukit bukau terbakar, termasuklah rumah, kereta, bangunan dan sebagainya turut dijilat api yang besar, yang menjadikan pemandangan indah di California ini bertukar seperti neraka. Bila terjadi seperti itu, kerajaan negeri dah pun mengerahkan semua tenaga untuk memadam api dan juga menyelamatkan mangsa daripada kebakaran. Di sisi yang lain, bekalan elektrik dah pun terputus. Bekalan yang lain pun susah nak didapatkan, maka orang ramai memenuhi kedai-kedai pasaraya untuk membeli persediaan lampu suluh, bekalan dan sebagainya, tapi dah pun sold out. Jadinya orang ramai pun bertambah panik, masing-masing nak lari dan selamatkan diri bila api dah semakin besar, sehingga tersangkut sesak pula jam di jalan raya. Dan bila kenderaan dah tidak boleh bergerak, maka mereka pun cuba lari dengan kudrat yang mereka ada, meninggalkan semuanya. Dengan peralatan dan teknologi yang sedia ada, sesak dan jam ini dapat diatasi dengan adanya kerajaan menggunakan bulldozer untuk sodok kereta yang bertindan tindih di jalan raya untuk membuka jalan. Dekat sini kita boleh nampak sendiri kereta mewah dan harta benda bukanlah lagi menjadi keutamaan. Keadaan dan situasi itu dah seperti hari kiamat bagi orang-orang yang berada di sana. Manusia berlari masing-masing cuba untuk selamatkan diri. Dan ya, itulah hakikat sebenar manusia. Bila musibah dah datang, apa yang kita kumpul
selama ini kita akan tinggalkan demi keselamatan. Begitulah juga bila kematian yang datang, harta benda yang kita usahakan selama ini akan ditinggalkan, hanyalah amal yang dibawa pergi menuju alam abadi. Untuk pengetahuan korang, di California ni golongan pelangi ni bukannya lagi asing. Kehidupan pelangi dengan keceleruan jantina itu dah biasa berlaku di sana. Bahkan apa yang teruknya lagi ialah siap ada sekolah lagi untuk geng-geng pelangi. Anak-anak di sana dididik dengan perkara yang tidak sepatutnya. Manusia hidup dengan keadaan terbalik dan di luar tabi'i. Bukan setakat itu sahaja, bahkan kawasan tersebutlah yang paling banyak menyokong penindasan di bumi tembikai. Jadinya sahabat semua, kebakaran yang berlaku di sana hanyalah teguran yang kecil. Itu hanyalah dengan kebakaran, tapi kebakaran itu agak luar biasa. Sebabnya cuba korang tengok video ni. Dan ia adalah hanya api, bukannya batu api yang jatuh daripada langit sebagaimana kaum Sodom dahulu. Tapi manusia dah kecut dan tidak keruan. Dengan musibah seperti itu, apatah lagi kalau azab yang lebih besar seperti mana umat zaman dahulu. Sahabat semua, begitulah sifat manusia. Dikala dia senang, dia bongkak. Bila dia dah jatuh, baru terengah-engah. Maka kita yang masuk hidup ni kenalah ambil pengajaran atas apa yang berlaku di sana dan juga apa yang berlaku pada umat-umat sebelum ini. Mereka dah buat dan mereka dah dapat azab yang pedih atas kelakuan mereka. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada balasannya, ya cepat atau lambat sahaja. Dan paling penting kita jauhkan dalam negara kita apa yang dilaknat oleh agama. Antaranya ialah geng pelangi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut salasan. Yang bermaksud Allah melaknat siapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Makanya perbuatan luar tabi ini memang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi SAW mengulang laknat itu sebanyak 3 kali. Juga sebagai peringatan kepada kita, ada wasiat baginda Nabi SAW mengenai tanda kiamat, iaitu baginda Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah hilangnya ilmu dan banyak yang terjadi gempa goncangan dan waktu seakan berlaku dengan cepat dan banyaknya al-haraj, iaitu pembunuhan, sehingga harta melimpah ruah kepada kamu. Sahabat semua, hari ini kita dapat rasai ilmu itu diangkat. Sebabnya orang alim banyak dah pergi. Juga gempa bumi di sini sana berlaku, kebakaran bersambung-sambung. Juga kita merasakan masa itu sangat cepat berlalu. Kita tak sedar pun tahun 2024 baru sahaja meninggalkan kita. Sekarang ni kita berada pada tahun 2025. Bukan setakat itu sahaja, pembunuhan banyak dah berlaku. Bilanya ada peperangan, maka api pun makin marak di sana sini, daripada Iraq, Syria, Libya, sehinggalah kepada bumi tembikai yang sampai ke hari ini masih lagi terbakar. Kehancuran di dunia hari ini dapat kita saksikan sendiri, dan apa yang menimpa kita hari ini juga adalah disebabkan apa yang manusia lakukan. Jadi sahabat semua, sekarang ni bencana alam makin sering terjadi. Perkara yang tiba-tiba berlaku, ribut, banjir teruk. Di negara-negara yang jarang banjir, penyakit merebak, lain lagi kerosakan yang dilakukan oleh manusia sendiri, geng-geng pelangi dan pelbagai lagi perkara-perkara yang kita hadapi. Sebenarnya semua itu adalah teguran daripada Allah kepada kita untuk kita memperbaiki diri, menjauhi syirik, menguatkan etikat kepada Allah bagi menghadapi akhir zaman ini. Mungkin ini hanyalah permulaan dan ada lagi yang teruk akan berlaku pada masa akan datang. Makanya sebagai manusia ini kita kenalah beringat dengan qada dan qadar Allah. Apapun bencana, musibah, kejadian yang menimpa, bagi kita umat Islam ni segala sesuatu itu berlaku adalah teguran dan ia berlaku dengan izin Allah. Kita nak halang macam mana pun, kita nak terbalikkan dunia pun, jika Allah berkehendak maka ia tetap akan terjadi. Kerana Allah berkuasa atas setiap sesuatu, sebagaimana firman Allah, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu? Jadinya bila kita ditimpa musibah, kita serahkan ketentuan segalanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud iaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita ni Allah yang ciptakan, kita datang daripada Allah dan juga kembali kepadanya. Jadi sama-samalah kita beringat dan sama-sama memperbaiki diri. Kita ni sememangnya pendosa dan mesti ada buat kesilapan, tapi selagi kita masih bernafas, segalanya belum terlambat untuk bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala. Bagi yang terkena musibah di sana, semoga diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi apapun yang menimpa. Jadi cukup sekadar itu sahaja jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu dia videonya. Ya, jadi ya kita bisa mengambil pelajarannya ya dari sini, bahwa semua yang manusia lakukan itu pasti ada balasannya, ada tegurannya ya. Dan apalagi ini yang dilakukan oleh Amerika sangat-sangat merusak dunia ya. Mulai dari normalisasinya pelangi dan melakukan propaganda yang sangat-sanat membuat seluruh dunia ini menjadi berkonflik gitu. Dan ya kita tahu bahwa negara
Eropa itu, negara barat itu semuanya, hampir semuanya ya mereka ingin menguasai dunia dan yang mereka pikirkan hanyalah kekuasaan gitu dan tidak memikirkan kemanusiaan gitu dan ya wallahu a'lam bishawab dan semoga saja kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dikuatkan iman Islam kita dan ya mungkin itu saja untuk video kali ini jaga kesehatan kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.